Ha. Yang buat tak tentu. Niat nak buat baik terus dapat pahala. Kalau niat buat baik, automatik dapat pahala. Tapi bila dia buat tak tentu. Ya, niat nak sembahyang tahajud. Baru niat tu dapat pahala tak? Dapat pahala. Tapi sudah sembahyang belum tentu dapat pahala. Ya, kadang-kadang bacaan tak betul, Allahu Akbar kata. Betul ke? Allahu Akbar, betul ke? Kadang-kadang Allah, betul tu, Allahu Akbar. Handai aku ni, aku seorang je rajin, orang lain haram rajin rupa aku ni. Dapat pahala ke tak? Tak dapat pahala. Bermakna kata dia niat. Lepas tu dia tak buat. Dapat pahala niat. Buat. Kerana niat ni dia dalam hati Allah tahu ikhlas tidaknya. Ya, apa yang ada dalam diri kita tu Allah tahu tak? Betul-betul tak dia nak buat ataupun saja ngolok-ngolokkan Tuhan saja. Tahu tak Tuhan? Tahu. Jadi kalau dia betul-betul ikhlas, aku betul-betul nak bangkit ke sembahyang tahajud, dapat pahala tu. Tapi betul-betul lah. Bila dia bangkit, buat, kalau betul, kalau ikhlas, kalau akidahnya betul, dapat pahala, 2 pahala lagi. Ya. Niat dapat pahala, yang dia buat pun dapat pahala. Kalau tidak, tak betul, pahala niat tadi ajalah. Pahala semayang tak dapat. Penat ajalah. Malahan dosa pula dapat tu. Macam mana dapat dosa? Kerana baca Quran tak betul. Dapat dosa. Kalau lebih-lebih lagi kalau dia nak nunjuk-nunjuk pada orang, bangkit tu pasangnya lampu depan, belakang, atas, bawah semua. Biar nampak ada orang dia bangkit. Betul ngelewa dulu pakai telekong sana kemari telekong tu. Biar orang nampak dia pastinya. Dapat pahala tak? Dapat pahala kan? Mana dapat pahala? Itu dia. Jadi sebab itu niat tu penting ya. Itu dia ya puan ya. Mana dia? Sepagi-pagi ini tadi ya. Sepagi-pagi dalam perang sabilillah atau sepetang-petang itu lebih baik pahalanya daripada dunia dan barang yang di dalamnya. Dan sesungguhnya tempat satu busar panah seorang daripada kamu atau satu tempat cemeti kamu di dalam syurga itu lebih baik daripada dunia dan barang yang di dalamnya itu. Dan jikalau bahawasanya seorang perempuan yang di dalam syurga itu menilik ia kepada bumi, nescaya menerangi mukanya itu akan barang yang di antara keduanya. Ada orang perempuan ahli syurga ya, dia ahli syurga, dia menilik ke bumi itu. Saya terang bumi itu, antara masyrik ke maghrib, antara utara dan selatan, terang bumi itu. Dari syurga. Kalau ni cerita kalau ni bandingannya cahaya orang yang dalam syurga tu, berseri-seri cahayanya ya. Kalau ni benar ke dari sini kalau dan jikalau. Ada betul tak? Seorang perempuan yang di dalam syurga itu menilik ia kepada bumi, nescaya menerangi mukanya itu akan barang yang antara keduanya itu. Keduanya itu apa? Daripada timur ke barat. Dan nescaya penuh antara keduanya itu bau harum perempuan itu. Ya. Bau harum perempuan itu penuh, semua orang tercium baunya. Dan sesungguhnya satu kain telekung yang di atas kepala perempuan itu, yang di dalam syurga itu terlebih baik daripada dunia dan barang yang di dalamnya. Telekungnya tu lebih baik daripada dunia dan di dalamnya tu. Menilik itu Ustaz macam mengintai. Menilik bukan ngintai. Ngintai ke bini ada lubang, entah celah lubang itu nama ngintai. Nelik itu tengok betul-betul. Ya. Menelik macam kita tengok Allah di syurga tu. Bukan ngintai. Kalau ngintai celah lubang. Nelik macam mana? Tengok betul-betul. Itu itu nelik. Lebih terang daripada dunia dan isi-isinya sekali. Dan lagi kata Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, kata Sa'id Al-Khudri. Apa kata dia? Radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi ta'ala ka'annahunna al-yaqut wal marjan. Ada pernah dengar ayat ni? Ka'annahunna al-yaqut wal marjan. Surah apa? Surah Ar-Rahman. Betul, pandai ya. Orang tu berangkat ni pandai betul. Ka'annahunna al-yaqut wal marjan. Katanya keadaannya seperti yakut dan marjan. Artinya permata-permata yang begitu indah di syurga tu.
Macam itulah keadaannya. Keadaan apa? Keadaan bidadari-bidadari, keadaan ahli-ahli syurga, ya. Lagi qala yanzuru ila wajhiha fi khidriha asfa minal mirati wa anna adna lu'lu'atin 'alaiha la tudhi'u ma bainal masyriqi wal maghribi annahu yakuna 'alaiha sab'una sauban yanfudhuha basaruhu hatta yuramukhu saqiha min wara'i dhalik. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mentafsirkan firman Allah Taala yang menyebutkan sifat keelokan bidadari itu seperti ka'annahunnal yaqut, seperti yakut, wal marjan, dan marjan. Marjan itu juga permata. Dua-dua ni permata, yakut permata, marjan pun permata, ya. Yang ni adalah bidadari dalam syurga itu warnanya gilang gemilang seperti yakut, yakni permata yang merah, dan seperti marjan. Marjan ni tak ada terangnya apa namanya. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah melihat seseorang dalam syurga itu muka bidadari yang duduk di dalam pelanggang. Apa kalau pelanggang? Dalam kelambu, ya. Dalam pelanggang, dalam kelambu. Bidadari itu duduk dalam kelambu. Ya. Pelanggang rumah. Pelanggang rumah ada kelambu rumah dia tu. Iaitu terlebih gilang gemilang cahayanya dari dalam kelambu tu, gilang gemilang cahayanya. Daripada kaca, macam kaca. Dan adalah sekurang-kurang mutiara yang di atas pakaian bidadari itu menerangi cahayanya itu akan barang yang antara tempat terbit matahari dan antara tempat masuk matahari, daripada timur ke barat. Itu dah cahayanya, terang aja. Ya. Bahawasanya adalah di atas tubuhnya itu 70 warna kain. Di atas tubuh bidadari itu 70 warna kainnya. Ada merah, ada hijau, ada putih, ada ungu, ada kelabu, ada hitam, ada macam-macam warna kainnya. Berapa? 70, ya. Dia meliputi tubuh dia, ya. Lagi apa? 70 warna kain yang indah-indah, yang baik-baik belaka. Padahal terus akan dia oleh penglihatan mata hingga lihat akan otak dua betisnya. Dia nengok kaki sampai nampak orat petih itu, nampak. Punyalah transparannya, tahu. Bidadari itu badan dia tu transparan. Kalau dia minum air, nampak air tu. Ya. Punyalah apa? Cantiknya tu, menandakan kecantikan bidadari itu. Kita dalam dunia ni kalau nampak apa? Nampak orang minum, nampak air begitu, lari pun, ya. Tak elok apanya. Nampak tulang rangkai, elok ke kita ni? Kalau perempuan nampak tulang rangkai saya macam lari semua, ya. Itu, tapi di syurga esok lain. Nampak tu elok aja. Ya, terus akan dia oleh penglihatan mata hingga dilihat akan otak, nampak. Dua betisnya itu, dua betis itu nampak otaknya. Nampak darah mengalir pada itu, ya. Daripada belakang kainnya itu transparannya bidadari itu. Tahu apa arti transparan? Nampak see-through, tahu see-through? Tak tahu mana membuatnya. Ya. Tembus lah, pandangan tu tembus sampai ke dalam, macam orang X-ray, nampak semua. Tapi dalam dunia ni kita tengok X-ray, takut tengoknya, ya. Kalau badan kita di X-ray, nampak tulang, nampak apa, nampak jantung, takut kita tengoknya. Tapi besok tak ada takut, seronok aja, ya. Baik, baca satu lagi hadis. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma usriya bihi fadakhaltu fil jannati mawdi'an yusammal yaduhu alaihi khiyamun minal lu'lu' waz-zabar jadi al-akhdari wal yaquti al-ahmari faqulna assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Jibrilu ma hadza? Qala haula'il maqsuratu fil khiyam ista'zanna rabbahunna fis salami alayka fa'uzina lahunna fatafiqna
yaqulna nahnu radiyatu fala naskhatu abadan wa nahnu al-khalidatu fala naz'anu abadan. Wa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaulahu ta'ala khurum maqsuratun fil khiyam. Ini juga surah Ar-Rahman ya. Yang tadi pun surah Ar-Rahman juga. Artinya panjang lagi ya. Cerita syurga aja ni. Artinya dijalankan aku pada malam hari pada ketika Mi'raj. Mi'raj apa artinya? Itu dah saya kabur. Siapa tak tahu ketuk tampi ni. Mi'raj apa artinya? Mi'raj apa artinya? Siapa nyuruh Isra? Mi'raj apa artinya? Naik ke langit. Isra apa artinya? Berjalan waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Kali lagi. Mi'raj apa artinya? Naik ke langit. Daripada mana? Daripada Baitul Maqdis. Naik ke langit. Isra apa artinya? Berjalan malam daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Jadi dua-dua tu panggil apa? Isra dan Mi'raj. Ini masa ini Mi'raj, bukan Isra ya. Jadi pada artinya dijalankan aku, bukan aku berjalan ya, dijalankan aku. Siapa menjalankan? Allah menjalankannya ya. Pada malam hari pada ketika Mi'raj ke atas langit. Maka masuk aku ke dalam syurga. Nampak? Nabi masuk dalam syurga. Nabi nampak neraka tapi Nabi tak masuk. Nabi nampak neraka tapi Nabi tak masuk. Tapi dalam syurga Nabi masuk. Maknanya dia dah masuk dalam syurga tu. Dia dah tahu, dah ada pengalaman dalam syurga. Pada satu tempat yang bernama Baidahun, namanya Baidahun. Maka adalah di atasnya itu khemah. Dalam syurga tu nama Baidahun tu ada khemah. Khemah tu khemah? Ya Allah, tak tahu khemah. Khemah tu macam atulah. Ya, macam orang kahwin tu ada khemah. Daripada apa? Mutiara yang besar. Khemah tu dibuat daripada mutiara yang besar dan permata yang hijau dan merah. Maka di dalamnya itu bidadari yang amat elok rupanya. Tak tahu nak ngabur kawan. Amat elok rupanya. Extremely beautiful. Ya. Itu bidadari. Maka berkata mereka itu, Assalamualaikum ya Rasulullah. Siapa yang kata tu? Bidadari itu bagi salam pada Nabi. Assalamualaikum. Selamat sejahtera ke atas kamu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Ya. Mana kedainya? Maka aku kata bagi Jibril, siapa yang memberi salam atasku ini? Ya. Kerana yang bawa dia naik ke langit itu siapa? Jibril. Dia berkawan dengan Jibril. Dia tanya Jibril, siapa yang bagi salam aku tadi? Ya Jibril katanya. Ya. Siapa yang bagi salam itu? Kata Jibril, mereka itulah bidadari yang tersimpan di dalam khemah. Ka'annahunnal yaqut wal marjan. Ya. Mereka kan maksuratum fil khiyam. Hurun maksuratum fil khiyam. Hurul ain iaitu bidadari, mereka berada dalam kemah-kemah yang tersimpan. Ya. Mereka itulah bidadari yang tersimpan dalam khemah ini. Adalah mereka itu minta izin akan Tuhan mereka itu pada memberi salam atasmu. Ya, mereka minta izin dengan Tuhan. Ya Allah, izinkan kami memberi salam kepada Rasulullah. Mereka pun bagi salam. Ya. Maka jadi memberi salam ia dengan katanya, Assalamualaikum ya Rasulullah. Maka berkata mereka itu adalah kami yang diredai. Maka tiada kami dia benci selama-lamanya. Bidadari tak ada siapa yang benci pun. Kerana dia patuh tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sangat taat kepada suami-suami mereka. Hanya suaminya saja. Tak ada siapa yang boleh yang pernah menyentuh mereka. La yamassu illal bukan. Dah lupa saya ayatnya. Dan tidak ada siapa daripada jin dan manusia tak pernah menyentuh mereka. Yang menyentuh mereka siapa? Hanya suami-suami mereka sahaja. Ya? Jangan jealous pula. Bidadari itu ada suami Ustaz? Ahli syurga itulah suaminya.
Dilantik suaminya tu, dia bagi. Ini suami kamu katanya. Namanya Ibrahim katanya. Kenal Ibrahim? Ha. Jadi maknanya kan, Nabi pernah tengok bidadari. Ya, Nabi di syurga dah masuk. Udah masuk segala nikmat syurga, dia udah tengok lah. Ya. Sudah turun balik semula. Lepas tu baru turun balik ke bumi. Ya. Tiada kami dibenci selama-lamanya, adalah kami kekal di dalam syurga selama-lamanya. Maka kami tiada berpindah daripadanya selama-lamanya. Ya, bidadari itu dalam syurga je, tak pernah pindah selama-lamanya. Maka membaca Nabi SAW akan firman Allah Ta'ala, hurum maqsuratum fil hayam. Artinya adalah bagi bidadari yang dalam syurga itu, tersimpan ia dalam kemah hingga datang suaminya ke dalam syurga. Datang suaminya, baru claim lah dia tuntut bidadari itu. Mari sini kata bidadari itu ikut saja kan. Ya. Baik. Kemudian akan datang kita baca isterinya 500 bidadari. Itu akan datang ya. Coba baca satu ayat aja. Artinya bahawasanya sekurang-kurang orang yang dalam syurga itu diberi isteri 500 bidadari dan 4,000 anak bidadari, anak dara. Dan 8,000 perempuan yang janda. Nampak? Maka memeluk ia akan tiap satu daripada isterinya sekadar umurnya. Dia meluk isteri itu sekadar umurnya. Kalau dia mati umur 60 tahun lah dia meluk isterinya. Dia berpuluh-ribu tadi. Seorang-seorang lah, bukan sekali peluk 1,000. Seorang-seorang. Ya. Sekali peluk 60 tahun. Satu 20 tahun. Ada mu nak duduk selama-lamanya dalam syurga, bukan ada keluar. Ya. Itu dia. Makan pendak datang. Apa ndak je datang je. Bukan ada kerja lain. Ya. Nak tidur lah, tak nak tidur tak payah tidur, tak ada pula ngantuk pula. Dalam syurga bukan ada ngantuk. Itu dia. Itu akan datang kita baca insya-Allah ya bulan minggu depan ya. Seronok tak baca ni? Seronok ke tak? Ndak ke tak? Tak? Ya. Layakkan diri supaya dapat masuk syurga. Ya? Itu je soalannya. Kau nombor tanya, dapatkah kita? Itu soalannya. Itu saya tak boleh jawab lah. Insya-Allah kita kenapa? Kena sangka baik dengan Allah Ta'ala. Baik. Wallahu a'lam. Ada apa Yan?